Okey, ini masih di bawah 2.1 So 2.1 ni kita bincang ada 3, insert, cert and log. Okey. Sekarang ni kita nak selesaikan kalau yang ada cert, square root. Ini sebahagiannya kita dah bincang dalam tutorial. Okey, kalau kita jumpa soalan yang ada square root, yang pertama kita kena pastikan square root tu kalau ada 2 kena pisahkan. Tapi kalau untuk soalan ni dah okey dah. Terus je kita akan hilangkan square root dengan cara kuasa 2. Okey, kuasa 2 kiri kanan. Maksud dia punya idea dia left hand side all squared. Kemudian right hand side all squared. Maksud dia kita jangan yang sebelah kiri okeylah, sebelah kanan jangan buat x kuasa 2 tolak 5 kuasa 2. Siapa yang buat ni salah. Dia bukan kuasa 2 setiap sebutan. Semua sebelah kiri kuasa 2 dan semua sebelah kanan kuasa 2. Okey, so sebelah kiri hilang square root dan sebelah kanan ni disebabkan kurungan kuasa 2, kita kena expand. Seolah-olah macam kita darab 2 kali kurungan. Tapi untuk yang sekarang ni saya nak jawapan je. Nanti dalam exam pun macam tu juga. Dalam exam ke dalam tugasan ke, terus jawapan. Apa jawapan dia? Kemudian minus 10x plus 25. Okay, maksud dia saya gunakan formula yang ni. A squared, kalau ada tolak, tolak. Kalau tambah, tambah 2AB plus B squared. So kita gunakan yang ni. Kita tak nak lagi nak expand macam biasa. Terus kepada jawapan. Okay. Sebab kalau kita buat detail pun tak ada markah itu. Okey, kemudian kita lihat ini adalah kuadratik. So kita akan ambil x squared, kumpulkan. So negatif 9, kemudian 25 tolak 7. Berapa? Tambah 18. Okey, kemudian gunalah kalkulator. Kita dapat berapa? X yang pertama 6. X yang pertama 3 dan 6 So X equals to 3 or X equals to 6. Okey. Tetapi kalau soalan ni ada asalnya adalah square root, maka kita jangan biarkan dua-dua jawapan ni. Kemungkinan dia mungkin satu jawapan dia. Besar kemungkinan satu jawapan. So kita kena check. Okey. Katakan ni step ni perlu buat sebab kita kena pastikan adakah dua-dua jawapan ni kita boleh terima. Katakan when x equals to 3, kita ganti daripada punca soalan. Punca soalan kita adalah square root of 7 minus x. So kita akan dapat square root of 4. Kemudian sebelah kanan negative 2 squared. So dapat 4. Sama tak jawapan dia? Not equal. Kalau kita check kali pertama kita dapat not equal, maka terus kita buat kesimpulan. Jadi yang kedua tu tak payah check. Therefore x equals to 6. Macam tu je. Tetapi kalau katakan kita check bermula dengan x equals to 6. Okey, kalau kita check kalau ganti ni dapat 1. Sebelah kanan 1 juga. Kalau kita check bermula dengan x equals to 6, maka bila kita dapat x ni betul, maka yang kedua tu jangan bagi tahu pula itu bukan jawapan. Kita kena check juga. Itu kelemahan kalau guna kaedah yang kedua ni. Kalau boleh nanti dalam exam pilih yang tak sama. Kalau kita pilih yang sama untuk step yang pertama, jadi yang kedua ni kena check juga. Kita tunjukkan to not equals to 4. Baru kita buat kesimpulan x equals to 6. Jadi kalau kita nak cepat, pilih kaedah yang pertama. So kita kira lah. Kira cari mana yang tak sama. Bila kita jumpa mana yang tak sama, maka satu lagi terus kita buat kesimpulan sebagai jawapan. Okey, kita lihat soalan 10B. Kalau kita jumpa soalan ni, so kita pisahkan. Yang ada square root ni kita letak sebelah kiri. Selain daripada square root, kita letak di sebelah kanan. So hati-hati, pergerakan 3 bawa ke sebelah kanan, kita akan dapat negatif 3.
Kemudian, kalau kita nak hilangkan square root ni, kita mesti kuasa 2, kiri dan kanan. Ingat kita bukan kuasa 2 setiap sebutan. Semua sebelah kiri kuasa 2 dan semua sebelah kanan kuasa 2. Okey, so sebelah kiri ni kalau kita permudahkan, hilang square root. Kemudian sebelah kanan ni kita akan expand. Ni 2 kali kurungan, kalau expand, jawapan akhir dia adalah yang ni lah. Okey, kemudian kita nampak kuadratik, kita akan permudahkan. Kita akan kumpul, letak semua ke sebelah kiri. X kuasa 2 tolak 9X tambah 8 equals to 0. Okay. Maka kalau kita factorize, gunakan calculator, kita akan dapat 2 jawapan. X sama dengan 1 dan X sama dengan 8. Okay. Kemudian, bila kita jumpa soalan ini, ada square root, tak semestinya dua-dua jawapan tu kita boleh ambil. Maka kita perlu teruskan. Step yang seterusnya kita mesti check. Setiap nilai ni kita ganti dalam equation yang asal. Okay. So, kalau kita ambil X sama dengan 1. Kalau kita ambil X sama dengan 1. Gantikan ke dalam sini. Sebelah kiri ni. So, kita akan dapat 3 tambah. Ini akan dapat 2. Sebelah kanan dapat 1. So, kita nampak memang tak sama. Bila tak sama, kalau kita uji kali pertama not equal, maka kita terus buat kesimpulan. Therefore, satu lagi jawapan tu adalah solution dia. X sama dengan 8. Okay, ini kaedah yang paling mudah lah. Kita cari mana yang menunjukkan statement tu tak sama. Kiri tak sama kanan, maka jawapan yang satu lagi tu diterima sebagai solution. Okay, kalau kita jumpa soalan, ada 2 square root. Kita jangan biarkan dua-dua square root ni berada pada tempat yang sama. Kalau sebelah kiri, sebelah kiri. Sebelah kanan, sebelah kanan. Kita kena pisahkan. Boleh buat mana-mana. Biasanya kita akan asingkan, cari square root yang susah. Sebelah kiri, yang lain tu kita bawa ke sebelah kanan. Yang penting kita pisahkan. Tak kisahlah nak buat yang ini bawa ke sebelah kanan, ataupun yang ini saya bawa ke sebelah kanan. Mana-mana boleh. Tapi biasanya kita akan pilih mana square root yang susah. 2x tambah 3. So letak sebelah kiri. Yang lain tu sebelah kanan. Kemudian barulah kita proses. Ini sebelah kiri kuasa 2. Yang ini sebelah kanan kuasa 2. Kemudian sebelah kiri mudah je. Square root dengan square hilang. Yang ini ulang balik. Kurungan kuasa 2. Okey, kita guna kaedah yang ni. So, sebelah kanan 64 tolak 16. Okey, kemudian dan mesti tambah all in bracket x minus 2. Okey tak? Saya guna yang ni. Okey, jangan expand detail macam sekolah tu. Untuk sekarang ni kita terus jawapan dia. Okey, kemudian kita asingkan, gabungkan x, so kita akan dapat x. Kemudian 64 tolak 2, 62. 62 bawa ke sebelah kiri. 3 tolak 62 apa? 3 tolak 62. Negatif 59. Okey, yang ni biarkan. Okey, so kita jumpa lagi. Bila kita dah selesai, jumpa lagi square root. Maka kita kuasa 2 kali yang kedua. Selagi kita jumpa square root ni, mesti kuasa 2. So, sebelah kiri kita expand. Jadi, kamu guna calculator. Akhir sekali kita akan dapat X sama dengan 363. Satu lagi, X sama apa? 11. Kemudian kena ingat, ini bukan semestinya dua-dua kita boleh terima jawapan. So, step yang berikutnya kita mesti check lah. Kalau kita boleh dapatkan yang tak sama tu, lagi senang. X sama dengan 363. Okey, kalau kita ganti dalam soalan ni. Punca soalan ni. Terus kita buat kesimpulan. Sepatutnya yang satu lagi ni mesti betul lah. Therefore X equals to 11. Okey.
Tapi kalau kita bermula dengan kita check X sama dengan 11, kita dapat statement tu betul, kena tunjukkan yang kedua. Kalau macam saya ni, saya buat yang pertama je. Yang pertama gagal, maka yang kedua tu adalah jawapan. Ini adalah indeks. Okey, untuk indeks dia ada 3 bentuk soalan. Yang pertama 2 kuasa X. Ini contoh 32. 2 kuasa X sama dengan 3. Satu lagi mungkin 2x tolak 3. 2 kuasa X tolak 4 equals to 0. Kita contoh contoh. Jadi kalau kita jumpa ada 3 jenis ni soalan indeks. Yang pertama, kita cuba dulu. Kalau kita boleh tukar sebelah kanan ni dengan base yang sama sebelah kiri. 2 kuasa berapa 32? 2 kuasa 4. 5 Terus maka jawapan dia adalah X sama dengan 5. Ini yang paling mudah lah. Jadi step yang pertama, kita tengok sebelah kiri dia punya base dia apa? Base dia 2. Boleh tak kita pastikan sebelah kanan pun base dia 2 juga? So fikirkanlah 2 kuasa berapa 32. Okey, kemudian bentuk soalan yang kedua. Kita lihat sebelah kiri base dia 2, tapi sebelah kanan 3. Kita fikirkan 2 kuasa berapa 3? Ada tak? Kalau tak ada, tak payah kita try and error. Terus ambil log kiri dan kanan. Log kiri dan kanan. Tujuan dia supaya X tu kita boleh turunkan ke bawah. Okey, kemudian kita proses, jadikan X sebagai tajuk, maka X sama dengan log 3 bahagi dengan log 2. Itulah jawapan dia. Kemudian kalau kita lihat kes yang ketiga, kita lihat indeks tu ada 3 sebutan. 1, 2, 3. Yang tadi ada 1 kiri, 1 kanan, 2 sebutan. Yang ni 3. Kalau kita nampak aja index equation ni ada 3 sebutan, terus kita akan gunakan let U ataupun nak gunakan let Y pun boleh. Okey, nanti kita akan lihat nak pilih yang mana satu. Okey tak? So ingat, indeks ada 3 bentuk soalan. Okey, kita lihat yang pertama, soalan yang pertama. Okey, boleh tak kita fikirkan 8 kuasa berapa 32? Ada tak? Tak ada kan? Okey, tapi kalau saya rendahkan lagi dia punya base, saya ambil 2. Sebelah kiri 2 kuasa apa? Yes. Sebelah kanan? Yes. Maka terus kita ambil di atas. 3x equals to 5. So x equals to 5/3. So kita, bila kita faham ada 3 case, so kita akan tahu ini nak guna kaedah yang mana. Okay, tak payah kita nak try and error. Okay, kita cuba samakan base kiri dan kanan. 9 ni saya boleh tukar kepada 3 kuasa. Yes. Okey, 1/3 ni saya tukar dalam bentuk 3 kuasa berapa? Yes. Ni saya buat kurungan lah. Jadi saya dah boleh samakan dia punya base dia. Tetapi yang sebelah kiri ni kita permudahkan lagi. Kalau darab, kuasa akan jadi tambah. Ya, ini saya darab je. Tolak 5. Okey tak setakat ni? Boleh faham? Okey. So daripada ada 2 base, kita jadikan satu. Lihat, kalau antara 2 base tu darab, maka kuasa tu tambah. Kemudian base kiri dan kanan sama. Terus kita proses 2 tambah X. So kita akan proses sampailah kita akan dapat 5X equals to negative 7. X equals to negative 7/5. Macam tu lah. Dia ada berapa sebutan ni? 3 kan? Maka besar kemungkinan kita akan gunakan let. Sebab 3 sebutan. Okay, kita check betul tak? Ini saya proses dulu. Tambah 4. Ini saya pecahkan dulu. 2x multiply by 3 to the power of negative 1 equals to 25. Okey, macam tu lah. Okey, katakan saya ambil let U. Nak guna let Y pun boleh. Let U sekarang ni
Ini adalah 3 kuasa 2x. Boleh tak? Sebab kita lihat kat sini, indeks dia tak ada banyak pilihan, cuma ada satu je. Yang ni sama, ini pun sama. So saya biarlah U sama dengan 3 kuasa 2x. Kalau katakan sini 3 kuasa 2x, sini 3 kuasa x, maka kita akan buat pilihan lah. Nak pilih kuasa 2x ke nak pilih kuasa x. Kita akan pilih kuasa x lah. Untuk soalan ni memang tak ada pilihan. So kita ambil ni lah. So kita akan dapat U tambah, ini saya buat 1/3 lah, 1/3 ataupun 4/3 lah, sama dengan 25. Ini jumlah dia berapa ni? Pakai jari. Kalkulator pun pakai jari juga. Berapa? 7/3. Maka dapatlah jawapan U sama dengan 25 darab dengan 3/7. Ini kalau nak tukar dalam bentuk mixed number pun boleh. Biar je mixed number ke ataupun dalam bentuk proper fraction. Tapi U ni adalah 3 kuasa 2x sama dengan 75/7. Okey tak? Jadi jangan berhenti pada U sebagai jawapan. Kemudian yang ini memang kita tak boleh tukar lah. 3 kuasa berapa? 75/7. So apa kita buat? Yes, ambil log kiri dan kanan. Jangan sibuk fikir pula apa ni 3 kuasa berapa ni kan. 75/7. Turunkan kuasa. Sebenarnya kita akan dapat 2x log 3, 2 base 10. Ini log 75/7. Kemudian kita akan ambil 2x equals to, ini guna kalkulator ni, log 75/7 divide by log 3. Kemudian kamu dapatkan jawapan 079. Nanti dalam exam nanti pastikan at least 3 decimal places. Paling tinggi 4 je. Tapi arahan utama ke test soalan muka depan tu 3 decimal places. So 1.0 berapa tadi? 79. Okey, dah selesai. Okey, soalan 12A. Kita lihat sebelah kiri ni base dia adalah x tambah 1. Okey. Tapi sebelah kanan ni kita tak boleh tukar. 2 kuasa berapa dapat 3. Memang tak boleh. Okey. Maka step yang pertama kita tambah je log kiri dan kanan. Okey, jadi untuk soalan ni mesti guna log kiri dan kanan. Tujuan dia supaya kuasa ni kita boleh turunkan. Jadi kalau kita turunkan kuasa, so kita akan dapat log 2 equals to, ini pun sama, turunkan kuasa log 3. Okey, x tambah 1 log 3. Okey, kemudian kalau kita nak mudah, kita ambil je x tambah 1, log 2 ni yang kita gerakkan ke sebelah kanan. Maka kita akan ambil log 3 per dengan log 2. Okey, untuk log 3 dengan log 2 ni kita guna kalkulator je. So kita teruskan, kita proses. Kemudian kita nilaikan. Gunakan kalkulator log 3 bagi dengan log 2. Okey, kalau kita ambil kat situ, maka kita akan dapat kalau kita selesaikan, kita gunakan kalkulator log 3 bagi dengan log 2. So kita akan dapat, kemudian kita jumlahkan x ni, kumpulkan, so proses, nanti akhir sekali kita akan dapat jawapan dia 1.7094. Soalan B. Soalan B ni kita lihat dia punya base dia sama. Jadi saya boleh tukar 2 kuasa x tambah 3. Okey tak? Kemudian kalau kuasa dia sama, sebenarnya kita ada properties. Kalau kuasa dia sama, maka saya boleh darabkan 3 dengan 5 ni. Okey tak? Boleh tengok balik nota. Bila kuasa dia sama,
maka yang di bawah tu, base tu kita boleh darab. Kemudian kita tak boleh fikirkan 2 kuasa berapa? 15. Memang tak ada. So kita tambah log kiri dan kanan. Ini kaedah kes yang kedua. 15 kuasa X. Tujuan dia supaya kuasa ni kita boleh turun. Yang ni pun turun. Okey. Kemudian kalau katakan ini terpulang kamu nak guna kaedah apa? Ni yang saya buat ni, saya bawa log 2 ni ke sebelah kanan. Jadi kita akan ambil log 15 bahagi log 2. Saya bagilah jawapan akhir dia. Okey tak? X bawa ke sebelah kanan, kita akan tolak. Jadi 2.907 X sama dengan 3, kemudian bagi dengan 3. Jadi untuk kat sini, fokuskan kepada sini. Sebab ini jarang kita buat ni. Biasa yang kita buat ni sebelah kiri. Kalau base yang sama, kuasa akan jadi tambah. Tapi kalau yang macam ni, bukan base yang sama, kuasa yang sama. Bila kuasa yang sama, saya boleh darabkan yang base dia. Okey, ni jarang kita guna properties ni. Tapi dalam exam, dia akan cari yang jarang guna, bukan yang biasa guna. Okey, so tekankan ni 13. Yang ini ada berapa sebutan ni? 3. Jadi besar kemungkinan mesti guna let u. Masalahnya, kalau kita nak pilih let u ni, ada dua kemungkinan. Let u ni ada dua kemungkinan. Saya nak ambil 3 kuasa X ke ataupun 3 kuasa 2X. Dia punya kaedah dia, kita pilih yang paling kecil. So kita nampak 3 kuasa X dengan 3 kuasa 2X. Yang kecil yang ni lah. Okay. So sabar. Lagi berapa minit lagi? Okay, sabar. Okay, keadaan kembali tenang. Dah? Okay. Kemudian kalau kita pilih U ni sebagai 3 kuasa X, jadi soalan ni kita kena ubah sikit. Saya ubah cara penulisan. Sama tak dengan yang ni? Sama kan? Cuma saya tukar X tu dekat dengan 3, yang 2 tu jauh sikit. Sebab saya nak guna U ni. Itu yang kena tukar tu. Tolak 10 darab 3 kuasa X tambah 9. Okey, bawa penang. Okey, so yang ni akan jadi apa? U kuasa 2 kan? Tolak 10 U. Tapi kalau katakan kamu nyampang sangat tengok U ni, allergic dengan U, nak buat I pun boleh. Ataupun kalau lemah semangat, buat Y je lah. Okey. Dia tak kisah, ni saya ambil U lah. Kemudian guna calculator. Jangan guna calculator mamak tu. Dia mesti guna scientific calculator. Okey, berapa? 9 dengan 1. Macam betul ni. 9 dengan 1. Yang lain dapat tak? Dapat tu maknanya betul lah tu. Okey, kemudian sama macam tadi lah. Jangan berhenti di sini. Ini kita baru layan perasaan ni. Soalan tak tanya pun U. Soalan tanya X, kita pergi layan U. Kan? Jadi kita sambung. Patah balik, U ni adalah 3 kuasa X. Sama dengan 9. Yang ini kita samakan base 3 kuasa 2. So jawapan akhir dia selesai. Ini soalan yang pertama. Jawapan yang pertama. Yang kedua, 3 kuasa berapa 1? Kosong. Jangan 3 kuasa 1 pula. Sah X sama dengan 0. Settle. Okay, senang kan? Jadi kalau kita jumpa indeks, ada 3 bentuk. Kalau nampak je 3 sebutan, mesti guna U. Kalau 2 sebutan, mungkin guna log
mungkin kita samakan base. Itu je. Okey, kita lihat soalan B. Okey, kita lihat di sini indeks kita ni ada 2. Base dia 3 yang pertama, kemudian yang satu lagi adalah base 9. Jadi untuk kita nak selesai ni, kita pilih base yang paling rendah, iaitu 3. Jadi semua ni kita akan tukar dalam bentuk base 3. So 9 ni akan jadi 3 kuasa 2x. Tolak dengan 5 darab 3 kuasa x tambah 2 sama dengan 0. Okey, kalau kita lihat indeks kat sini, kita ada 3 sebutan. 1, 2, 3. 3 sebutan. Kalau 3 sebutan, biasanya kita mesti guna let u. Kita mesti gunakan let u lagi mudah. Masalahnya, let u ni kita ada 2. Kita ada 2 pilihan. Sama ada u ni kita nak ambil 3 kuasa x ataupun 3 kuasa 2x. Macam ni lah. 3 kuasa x ataupun nak ambil 3 kuasa 2x. Kita akan pilih kuasa yang paling rendah. Pilih kuasa yang paling rendah. So, u ni mesti ambil 3 kuasa x. So, kita akan ambil ini 3 kuasa x. Kemudian, untuk yang di sini, sebenarnya, kita perlu ubah. Ini, semua ni kita ubah kepada 3 darabkan dengan 3 kuasa x. Kuasa 2. Sebab kita nak gunakan u tu adalah 3 kuasa x. So, kita ubah tempat je. Asalnya 2 sebelah kiri. Kita bawa 2 ni sebelah kanan. Maka, daripada sini nanti kita boleh ubah kepada 3 u kuasa 2. 3 u kuasa 2. Tolak dengan 5 u tambah 2 sama dengan 0. Kemudian kita guna kalkulator. Kita akan dapat 2 nilai. Iaitu u sama dengan 2/3. Satu lagi u sama dengan 1. Dan kita kena ingat, soalan bukan tanya u. Soalan nak x. Maka kita perlu teruskan lagi. Yang pertama, u ni gantikan. U ni adalah sama dengan 3 kuasa x. U adalah 3 kuasa x. So, kita ubah. Maka yang pertama tu adalah 3 kuasa x sama dengan 2/3. 3 kuasa x sama dengan 2/3. Untuk yang di sini kita tak boleh tukar. 3 kuasa berapa 2/3? Memang tak ada. Okay, maka kita akan ambil log kiri dan kanan. Kita ambil log kiri dan kanan. 2/3. Kemudian x ni, kuasa ni boleh turun ke depan. Okay, kita turunkan ke depan. Okey, kemudian kita dah boleh cari x ni dengan cara kita guna kalkulator log 2/3 bahagi dengan log 3. So, kita akan dapat, gunakan kalkulator, kita akan dapat nilai negatif 0.369. Okey, itu yang pertama. Untuk yang kedua pula, u sama dengan 1. So, kita boleh ubah 3 kuasa x sama dengan 1. Yang ini kita boleh ubah 3 kuasa x sama dengan 3 kuasa 0. Setiap kuasa 0 nilai dia 1. So, daripada sini, kita boleh dapat jawapan yang kedua iaitu x sama dengan 0. So, kita akan dapat 2 jawapan. Yang ini 2 kuasa x. Kemudian darab 2 kuasa 3. Itu step yang pertama lah. Kemudian saya boleh ubah lagi. Ini sebenarnya dia bukan equal. Ya, ini tambah kan. Ini tambah. Ini kalau saya permudahkan ni, sebenarnya saya boleh tulis 8/2 kuasa x. Boleh tak? Okey, kemudian kalau kita rasa susah sangat, kita let u sama dengan 2 kuasa x. Yang ni tak ada pilihan. Sebab sama je. Nak pilih yang pertama atau yang kedua, sama je. Jadi kita akan ambil u equals to 2 to the power of x. Okey, kemudian saya boleh tukar u plus 8 over u minus 9.
Kemudian kita akan proses sampai dapat kuadratik. Semua darab U. Tolak 9U. Tambah 8. Okey, cuba guna kalkulator. Okey, kita dapat 1 dan 8, betul tak? Tetapi ingat, soalan bukan tanya U. So, patah balik kepada punca soalan. Kita dah setkan U ni adalah 2 kuasa X. 2 kuasa X, okey. Jadi, kita akan ambil yang pertama, 2 kuasa X sama dengan 1. 2 kuasa 0. So jawapan dia ini sama kes tadi ni, sama. Kemudian yang kedua, 2 to the power of X equals to 2 kuasa berapa? Yes. Jawapan akhir selesai. Ini pun kita dah lihat dia punya properties. Kalau saya nak ambil terus X, maka X tu sama dengan berapa? Sekarang log kita base dia apa? P kan? So bila indeks P dia letak bawah, kuasa B. Dah selesai. Baru nak semangat dah dapat jawapan. Okey, kita teruskan lagi. Seronok pula. So Y sama dengan apa? X kuasa 2. Dapat juga jawapan. Okey, sekali lagi. P pula. Y kuasa 5 ke 5 kuasa Y? Dah selesai. Hanya berapa saat saja. Macam tu lah. Ni yang senang lah. Okey, habis 14. Kemudian macam-macam lah peraturan tu. Kita tengok yang lain. Okey, kita lihat. Kita ada 2 log. Base dia sama tak? Sama. Daripada 2 ni, saya jadikan 1 je. Jadi X ni kena letak atas ke bawah? Yes. Yang nombor 2? Ya, sebab dia darab. Kalau katakan sini tolak, maka kita kena buat X per 2. Okey tak? Sama dengan 3. Jadi kita boleh guna peraturan tadi. Kalau saya ambil 2X, so 2X sama dengan 4 to the power of 3. Ingat kita ambil base dulu. Jangan ambil sebelah kanan. Ambil base dulu. 4 kuasa 3. 4 kuasa 3 berapa? 64. Yes. Jawapan akhir? 3, 2. Okey, yang pertama kita lihat. Log 3X tolak log 35 sama dengan 2. Okey, kita lihat log. Dua-dua log ni base yang sama. Maka kita boleh tulis sekali je. Jadi kita gunakan peraturan. X ni kita kena fikir letak atas ke bawah. Bergantung kepada di depan ni, tanda dia. Kalau tak nampak ni maksud dia positif. Kalau positif, X ni letak atas. Kemudian 5 ni kita letak atas ke bawah. Lihat tanda ni. Kalau negatif, letak di bawah. Terus sama dengan 2. Dan kita ada properties, kalau saya ambil X per 5, maka log tu akan hilang. Tapi base tu kita akan ambil base 3 to the power of 2. Maka daripada sini kita akan dapat X sama dengan 9 darab 5, 45. Okay. So itu jawapan dia. Okey, kemudian kita lihat soalan 15C. Okey, 15C. Kalau kita lihat soalan 15C, log 2X kuasa 4 sama dengan 8. Kalau kita ambil X kuasa 4, maka hilang log dia, kita akan ambil base kuasa 8. 2 kuasa 8. Kemudian kita nak mencari nilai X. Okey, kalau kita nak gerakkan kuasa 4 ni ke sebelah kanan, maka kita boleh tulis 2 kuasa 8. Dia akan jadi 1 per 4. Okay? 1 per 4. Sebab asalnya sebelah kiri kuasa 4. Maka kalau kita gerakkan ke sebelah kanan, dia akan jadi kuasa 1 per 4.
So kalau kita permudahkan ni akan dapat 2 kuasa 2. Sebab 8 darab 1/4 adalah 2. So jawapan dia adalah X sama dengan 4. Soalan 16. Okey, saya salin dulu soalan. Ini kita layan perasaan dulu. Salin soalan. Nanti dalam exam jangan salin soalan. Equation boleh lah salin. Salin soalan tak ada markah bonus. Tak ada markah kesian. Okey, yang sebelah kiri. Log dia sama tak base dia? Kalau tak nampak tu maksud dia base dia apa? Pandai. So saya jadikan satu je. Apa jadi? X multiply by X minus 1. Sebab dia tambah. Bila tambah darab. Okey, yang kanan ni tak payah buat apa. Okey, sebelah kiri ada log, sebelah kanan ada log. Kita buang je. Jangan buang soalan. Buang log je. Kan buang soalan senang sangat. So ini saya darab. So X kuasa 2 tolak X. Ini dah jadi biasa dah ni. So kita kumpulkan akan jadi kuadratik. Hati-hati dari segi tambah tolak. Gunalah kalkulator. Dapatlah. Dari segi pengiraan, kita akan dapat X sama dengan 6. Or X equals to -2. Tadi saya dah pesan, kalau soalan tu log, soalan tu square root, mesti cek jawapan. Kalau indeks tak payah. So kita kena cek lah. Bila kita nak cek, kita ganti dalam equation yang asal. Tapi kalau ikut logik dia, log, cuba guna kalkulator, log -2 ada tak? Ada? Hebat kau punya kalkulator. Main cara kan? Log in bracket -2, tak ada jawapan. Jadi kalau kita lihat, memang log -2 memang reject lah. So, terus therefore X equals to 6. Settle. Okay? Sebab log dalam dia mesti positif. Kalau negatif, buang je. Okey, soalan B pula. Okey, yang pertama kita asingkan dulu. Okey, saya asingkan. Okey tak step yang pertama ni? Ni cuma mudah je saya asingkan. Kemudian kalau kita nak permudahkan, kita nak cancel log kiri, log kanan. Yang dua ni kena gerakkan ke atas. Dia akan jadi apa? X kan? Ada yang tak nampak? Sebab square root of X, kemudian kita kuasa 2 lagi. Square root dengan square hilang. Okey, jadi ingat bila kita nak cancel kiri dan kanan log ni, pastikan depan ni jangan ada nombor. Depan ni jangan ada nombor. Dia mesti bawa naik ke atas. Okey, tapi janganlah atas sangat. Dia naik ke square root je. Kemudian kita akan dapat X equals to 6X minus 1. Selesaikanlah. Berapa? Log ni log to base apa? E ya. Tapi dari segi penulisan kita tak tulis log to base E, kita akan tulis ln. Jangan baca in. Nampak macam in tapi kita baca ln. Okey, jadi saya salin dulu. Ini saya mengisi masa lapang. Okey. Kemudian sebelah kiri, daripada 2 ln saya nak jadikan satu je. So 10 di atas, yang ni yes, sebab dia tolak kan. Kan kita belajar sebelum ni, kalau positif atas, 10 ni atas. Kalau negatif dia di bawah. Macam tu je. Sama dengan ln X. Boleh tak kita hilangkan ln kiri kanan? Boleh. Yes. Kita ambil je yang kat dalam ni.
X. Kemudian cross multiply 7x minus x squared. Dapatlah kuadratik. Gunalah kalkulator. 7x plus 10. Okey, kalau guna kalkulator, x yang pertama 5, x yang kedua tu. Mungkin dua-dua ni kita boleh ambil sebagai jawapan. Boleh lah kan? Sebab kalau kita ganti, semuanya positif. So dua-dua terima. Okey, soalan 17. Okey, ini kita jangan pergi cancel kiri dan kanan sebab log dia base tak sama. Base dia tak sama. Jadi kita nak buat apa ni? Yang paling mudah apa? Yang paling mudah. Buat tak tahu je lah. Yang paling mudah. Okey. Jadi kita ada dua base log. Kita pilih yang paling rendah. So sebelah kiri ni kekal lah. Tapi yang sebelah kanan ni saya tukar to base 2. Ingat lagi cara nak tukar? Yang di atas nak baca apa? 4 ke x tambah 3? Betul. Bawah dia 4. Settle. Okey, kemudian yang di bawah ni berapa? Ini sebenarnya saya boleh tukar log 2. 2 kuasa 2 berapa? 1. Sabar. Kan? Jadi sebenarnya bawah ni 2. So 2 ni saya bawa ke sebelah kiri. Boleh tak? 2 log 2x 2 base 2 sama dengan log x plus 3 2 base 2. Okey. Kemudian boleh tak saya cancel kiri dan kanan? Bawa tenang kan? Sebab depan ni ada nombor, mana boleh cancel. Apa kita buat? Yes. Kalau kita bawa atas, dia dah jadi berapa? Adakah 2x kuasa 2 atau 4x kuasa 2? Ingat ya, sebab 2x tu semua kuasa 2. X tambah 3. So bolehlah kita cancelkan. 4x kuasa 2 tolak x tolak 3. Sama juga, jumpa lagi kuadratik. Macam itulah. Maka jawapan dia x sama dengan 1. Sebenarnya ada dua jawapan. X sama dengan 1 lagi. Bila ada negatif, soalan log, negatif mana boleh. So sebenarnya x ni dia mesti greater than 0. Therefore x equals to 1. Satu jawapan dia. Okey, yang ni pun sama. Kalau kita jumpa soalan B ni, base pastikan base mesti nombor. Maka yang ini saya kena tukar base 4. Apa jadi? Atas 4, bawah x. Ni apa ni? 2.5. Ataupun menyampah sangat 2.5 ni 5/2 lah. Kan? Okey, yang ini berapa nilai ni? Yang ni. Yes, ini sama dengan 1 ya. So saya ambil log 4x plus 1 over log x to base 4 equals to 5/2. Kemudian kalau susah sangat, kita letak let u sama dengan, jadi yang ini akan jadi u tambah 1/u 5/2. Nanti kamu proses sampai dapat kuadratik. Ini saya ringkaskan ni. Nanti kamu cuba ya, saya bagi jawapan ni. Sampai kamu dapat kuadratik. Kemudian kita dapat nilai 1/2. Adakah ini jawapan dia? Kan? Jangan lupa kita punya soalan kita bukannya u, soalan tanya x. So kita ambil tadi x adalah yang ni.
Maka gantikan. So log 4x. Jawapan yang pertama adalah 1/2. Maka x sama dengan berapa? 4 kuasa setengah atau setengah kuasa 4? 4 kuasa setengah kan? Terus dapat 2. Settle. Jawapan yang kedua 2, maka x sama dengan berapa? 4 kuasa 2. Selesai.